Assalamualaikum dan selamat sejahtera Teacher ucapkan kepada semua. Hai, Teacher Lisa kembali di dalam tajuk unit 3 benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi dalam video pada kali ini pula kita akan membincangkan apakah ciri-ciri yang membezakan di antara benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi, jika anda buka pada buku teks, muka surat pertama tajuk ini, terdapat satu gambar yang menunjukkan ada sebuah robot. Jadi, yang dibincangkan adalah apakah perbezaan di antara robot dan juga manusia. Bagaimana kita hendak tahu bahawa robot itu benda hidup ataupun bukan hidup? Adakah manusia itu benda hidup ataupun bukan hidup? Jadi, mari kita saksikan ciri-ciri di antara benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, mari kita sambung. Dalam tajuk benda hidup dan benda bukan hidup, terdapat tajuk ciri-ciri benda hidup. Sebelum teacher mulakan pengajaran pada video kali ini, teacher ingin kongsikan klip video filem kegemaran teacher yang bertajuk Bicentennial Man. Filem ni dikeluarkan pada tahun 1999 dan ia adalah salah satu adaptasi karya novel oleh pengarang dan juga Profesor Biokimia Isaac Asimov. Profesor Isaac Asimov ni adalah salah seorang pengarang buku science fiction yang terkenal. Dan filem Bicentennial Man ini telah diadaptasikan kepada filem. Bicentennial bermaksud, bi maksudnya 2, centennial maksudnya 100. Jadi 200 tahun. Jadi mari kita lihat video tersebut. Filem Bicentennial Man ini adalah berkisarkan mengenai sebuah robot yang bernama NDR 114. Yang dibeli oleh keluarga Martin. Robot NDR 114 ini hidup bersama keluarga Martin selama beberapa generasi, selama 200 tahun. Sebab itulah ia dinamakan Bicentennial Man. Jadi filem ini sangat menarik. Jadi membawa kepada tajuk kita pada hari ini, apakah yang membezakan robot NDR 114 ini dengan ahli keluarga Martin yang manusia? Adakah NDR 114 ini benda hidup sama seperti keluarga manusianya, ataupun ia adalah benda bukan hidup yang berbeza daripada ciri-ciri hidup keluarga Martin? Jadi kita akan tengok pada slide seterusnya. Okey. Jadi di dalam paparan yang teacher tunjuk ni adalah ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri suatu hidupan yang dikatakan adalah hidup, ia boleh membiak. Membiak ini membawa maksud bahawa ia akan menambahkan generasi dan mempunyai anak ataupun progeny. Ia juga hidupan yang memerlukan air dan makanan. Benda-benda hidup juga respiratory bernafas. system. We breathe. Benda-benda hidup bergerak. Benda-benda hidup juga membesar. Jadi, ciri-ciri benda hidup, suatu benda itu dikatakan hidup adalah ia mempunyai ciri-ciri benda hidup membiak,
memerlukan air dan makanan, ia bernafas, ia bergerak dan membesar. Jika satu hidupan tidak mempunyai salah satu ataupun lebih daripada satu ciri-ciri tersebut, ia tidak dikatakan benda hidup ataupun dikatakan benda bukan hidup. Jadi seterusnya, kita akan melakukan aktiviti persamaan dan perbezaan di antara dua hidupan. Persamaan dan perbezaan tersebut dikaitkan dengan ciri-ciri benda hidup, iaitu benda hidup memerlukan air dan makanan, benda hidup bernafas, benda hidup bergerak, benda hidup membiak dan benda hidup membesar. Ingat murid-murid, semua benda hidup harus mempunyai 5 ciri-ciri tersebut tanpa hilang salah satu. Jadi mari kita melakukan perbandingan. Okey. Jadi kita akan lihat dua video, iaitu video yang pertama mengenai kapal terbang dan video yang kedua mengenai burung. Dan kita akan membandingkan ciri-ciri benda hidup kepada perkara-perkara tersebut. Jadi ini adalah kapal terbang, ya. Okey, jadi kamu nampak kapal terbang itu bergerak, kan? Jadi cikgu akan ambil pen berwarna hitam dan akan tanda di bahagian kapal terbang ini, dan di bawah bergerak cikgu tanda tik. Tik ini bermaksud bahawa kapal terbang bergerak. Tapi adakah kapal terbang memerlukan air dan makanan? Tidak. Kapal terbang tidak memerlukan air dan makanan seperti kita. Adakah kapal terbang bernafas seperti manusia, binatang lain ataupun tumbuh-tumbuhan? Tidak. Kapal terbang tidak bernafas. Adakah kapal terbang mempunyai anak-anak kecil ataupun mempunyai keturunan? Tidak. Adakah kapal terbang membesar? Tidak. Jadi kapal terbang hanya mempunyai satu ciri, iaitu bergerak. Mari kita tengok video untuk burung. A sight in this the reed bed. At the end of April, after 30 days of brooding, the young cranes hatch. Young cranes leave the nest very soon after they've hatched. One of the parents took the older chick out into the meadow, although it was just 12 hours old. The second parent stayed in the nest until the other egg hatched, 2 days later. It is very energetic. It tries to explore the neighborhood, even though it can only make clumsy movements. But it can't climb back onto the nest. Jadi kita telah lihat video mengenai burung tersebut. Jadi kita dah tengok bahawa dalam video tersebut, ibu burung tersebut memberikan makanan kepada anaknya. Jadi kita tik. Dan juga kita dapat lihat bahawa kedua-dua ibu burung dan anak burung bernafas. Mereka juga bergerak. Bahawa ibu burung mempunyai anak, itu menandakan bahawa burung juga membiak. Dan juga kita tahu bahawa anak burung tersebut akan membesar menjadi seperti ibu burung juga. Jadi, burung mempunyai kesemua ciri benda hidup, manakala kapal terbang hanya mempunyai satu ciri. Jadi, kita akan lihat. Okey. Jadi, kita review balik, tengok semula kapal terbang bergerak
dan yang lain tidak dipenuhi, tapi burung memenuhi kesemua ciri benda hidup. Jadi apakah persamaan di antara kapal terbang dan burung? Persamaan. Jadi persamaan ini maksudnya benda yang sama. Jadi kita tengok apa yang ciri-ciri yang sama di sini. Jadi ciri-ciri yang sama di sini adalah ini. Bergerak. Jadi kita ambil yang sama tu dan kita tulis dalam di sini kapal terbang dan burung bergerak. Kita tulis di sini bergerak. Okey, bagus. Cikgu harap kamu pun dapat membuat latihan ini ya bersama-sama. Jadi perbezaan itu maksudnya benda yang tidak sama. Jadi kita tengok apa yang atas dan bawah dia tak sama. Jadi kita tengok di sini perbezaan di antara burung dan kapal terbang adalah kita dapati burung memerlukan kesemua yang lain. Manakala kapal terbang tidak memerlukan kesemua yang lain. Jadi kita tulis di bawah ni. Burung memerlukan air dan makanan. Okey. Tulis yang bernafas. Bernafas. Sini kita ambil lagi. Membiak. Dan membesar. Manakala kapal terbang tidak bercirikan tersebut. Jadi kita baca sekali lagi. Persamaannya adalah kapal terbang dan burung bergerak. Perbezaannya adalah burung memerlukan air dan makanan, bernafas, membiak serta membesar. Jadi kapal terbang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada kajian ataupun kita punya aktiviti pada kali ini? Kita dapat simpulkan seperti tadi kita dapati hanya kapal terbang mempunyai ciri-ciri bergerak saja yang sama. Jadi yang lain semua didapati oleh burung. Okay. Jadi pada kesimpulannya kita boleh simpulkan bahawa burung jika dia memenuhi kesemua ciri-ciri di atas ini 1, 2, 3 dan 4 1, 2, 3, 4, 5 jadi burung adalah benda hidup. Manakala kapal terbang hanya memenuhi ciri yang ini sahaja, yang lain tidak dipenuhi. Jadi kita boleh buat kesimpulan kapal terbang adalah benda bukan hidup. Jadi, teacher harap kesemua murid-murid memahami pengajaran video pada kali ini. Jadi, jangan lupa untuk membuat worksheet yang cikgu berikan yang hampir sama dengan latihan yang kita buat pada kali ini. Jangan lupa untuk membandingkan di antara benda-benda yang teacher berikan di dalam worksheet dengan kaedah yang sama. Bincanglah bersama adik-beradik ataupun ibu bapa kamu. Jadi, ucapkan stay safe, stay at home. Semoga sihat semuanya serta jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.